Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubaraka. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pertemuan kita hari ini kita akan meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Dan insya-Allah perbincangan kita hari ini adalah menyambung perbincangan seterusnya di mana pada pertemuan kita yang lalu alhamdulillah telah pun kita kupaskan bersama berhubung kait dengan masalah yakni mengenai solat safar ataupun solat jamak dan juga solat qasar. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu alhamdulillah telah kita bincangkan bersama dan telah kita mengetahui bahawasanya di sana ada perbezaan antara solat jamak dan solat qasar yang telah kita kupaskan bersama. Secara ringkas kita mengetahui solat safar itu atau solat qasar itu adalah solat 4 rakaat yang kita jadikan dia 2 rakaat. Solat yang boleh kita kasarkan adalah solat zuhur, asar dan isyak. Solat qasar khusus hanya untuk mereka-mereka yang bermusafir dan juga dalam keadaan takut ketika dalam peperangan. Telah kita kupaskan bersama. Kemudian selepas itu kita telah bincangkan juga mengenai solat jamak. Solat jamak adalah solat yang kita jamakkan. Solat yang boleh dijamakkan adalah solat zuhur bersama asar dan juga maghrib bersama isyak. Apabila kita jamakkan solat, tidak bererti mesti kita qasarkan. Telah kita kupaskan qasar hanya untuk orang yang bermusafir atau solatul khauf. Kalau kita tidak musafir, maka tidak boleh kita qasarkan, tetapi kemungkinan boleh kita jamakkan. Jadi kalau orang yang tidak bermusafir, berarti dia mukim, berarti dia dalam negara. Dalam negara, kalau dalam waktu-waktu yang tertentu di mana dia memerlukan rukhsah, dia memerlukan keringanan, maka pada ketika itu boleh dia menjamakkan solatnya walau berada di dalam negara. Apabila di sana ada maslahah, ada keperluan. Sebagai contoh ketika banjir. Ketika banjir dan dia dalam keadaan-keadaan yang agak runsing, dalam keadaan yang agak berat ataupun agak mempunyai masalah-masalah tertentu, nescaya dia boleh menjamakkan solatnya. Ketika banjir itu, dia boleh menunaikan solat jamak, sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Begitu juga seseorang yang sedang sakit. Kalau seseorang yang sedang sakit, tak semestinya berada di ICU, dia sakit tidak semestinya berada di hospital, sama ada dia berada di hospital atau berada di rumah dalam keadaan sakit, agak berat untuk dia bangun mendirikan solat pada setiap waktu, dia boleh menjamakkan solatnya.
telah kita kupaskan masalah tersebut. Dan daripada hadis dapat kita lihat Nabi SAW juga pernah menjamakkan solatnya, sedangkan baginda tidak bermusafir, baginda bukan dalam keadaan sakit, dan juga begitu juga bukan dalam keadaan hujan. Para ulama bincangkan dan telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu, menunjukkan dalil bahawasanya solat jamak itu kalau ada maslahah dan keperluan, boleh kita menjamakkan solat kita walau bukan berada dalam keadaan musafir, walau bukan berada dalam keadaan sakit, walau bukan berada dalam keadaan hujan. Jadi untuk apa? Apabila seseorang itu ada maslahah, keperluan tertentu, dan Imam Nawawi rahimahumullah ketika membincangkan atau menafsirkan atau mengupas hadis tersebut, menjelaskan diperbolehkan untuk kita menjamakkan solat bukan dalam keadaan musafir, bukan dalam keadaan sakit, bukan dalam keadaan hujan, tetapi dalam masalah-masalah tertentu, asalkan kita tidak jadikan dia satu kelaziman. Maksud tidak dijadikan satu kelaziman, tidak dijadikan kebiasaan, rutin. Kalau rutin itu berarti kalau kita lakukan setiap hari, itu telah jadikan rutin, tidak boleh kita menjamakkan solat kita setiap hari. Kita tunaikan solat pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, akan tetapi atas sebab-sebab tertentu pada hari-hari tertentu kita memerlukan keringanan, nescaya boleh kita jamakkan solat kita. Itulah perkara-perkara yang telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Walhamdulillah. Hari ini kita meneruskan perbincangan di muka surat 165 daripada kitab Fiqh Sunnah tulisan Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah. Boleh dengar para jemaah? Baik. Alhamdulillah. Perbincangan seterusnya di muka surat 165 adalah mengenai mengerjakan solat ketika seseorang berada di dalam kapal laut, kereta api ataupun kapal terbang dan sebagainya. Bagaimanakah dapat kita mendirikan solat dalam keadaan sedemikian? Ini dah bincangkan, dah masuk belum? Belum. Para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita dah belajar tentang solat qasar, apabila kita telah kupaskan mengenai solat jamak dan telah kita bincangkan masalah-masalah tersebut, nescaya seseorang yang berada dalam keadaan musafir, beliau itu boleh mengkasarkan solatnya. Beliau juga boleh menjamakkan solatnya. Maka, kalau seseorang berada dalam keadaan musafir, dia naik kapal terbang, atau naik kereta api, atau naik bas ekspres, atau sebagainya, berada dalam keadaan musafir, sebaiknya elakkan daripada mendirikan solat ketika berada di dalam kapal terbang, ketika berada di atas kapal, ketika berada di atas kenderaan, di dalam kenderaan, elakkan tunaikan solat. Kerana apa? Kerana bas ekspres atau kapal terbang atau sebagainya, mereka itu bergerak, kadang-kala bergerak straight, kadang-kala mereka belok, turn dan sebagainya. Ketika mereka belok, turn dan sebagainya tadi, pada ketika itu kita tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi sebaiknya memandangkan kita dah belajar tentang solat jamak, solat qasar, seseorang yang nak bermusafir sebelum dia naik kenderaan tadi, sebelum naik kereta, naik bas, naik kereta api, naik kapal terbang, kalau telah masuk waktu, solatlah jamak takdim. Jamak, dijamakkan zuhur dan asar, atau maghrib dan isyak kalau dah masuk waktu solat. Kalau ketika beliau itu naik kenderaan tadi belum masuk waktu, nescaya sebaiknya apabila sampai ke destinasi boleh dia solat jamak takhir. Zuhur dan asar nanti dah sampai, solatlah di sana pukul 5 atau pukul 6. Maghrib dan isyak memandangkan dia naik kenderaan belum masuk waktu, nanti kat sana bolehlah dia tunaikan solat. Itu kaedah. Kalau perjalanan panjang dan memang kebetulan bas ekspres ataupun
kapal terbang tadi akan ada transit. Bus ekspres akan stop tengah-tengah perjalanan untuk para penumpang nak pergi toilet atau minum air untuk berehat dan sebagainya. Maka ketika stop itu, turun, tunaikan solat apabila berada di atas permukaan bumi ini. Jadi bas kalau stop di pertengahan jalan, di pertengahan North South Expressway tadi, stop, tinggal di surau, tunaikan solat jamak. Itu sebaiknya. Kalau bas atau kapal terbang memang ada stop di tengah-tengah perjalanan, sama ada stop tempat Bangkok atau stop tempat Dubai atau sebagainya, ketika transit dah turun kapal terbang, pergi toilet, berwuduk, tunaikan solat. Itu paling afdal. Namun perbincangannya adalah bagaimana kalau dalam perjalanan bas tidak berhenti atau kapal terbang tak ada transit, atau memang tak ada peluang untuk kita turun untuk tunaikan solat. Sebagai contoh, bas memang bas ekspres katakan daripada pukul 12 leave Singapore nak pergi Thailand katakanlah. Memang tak stop langsung. Terus all the way sampai Thailand. Sampai Thailand katakan pukul 8 malam. Zuhur, Asar semua miss. Persoalan, boleh tak saya tunaikan solat dalam bas? Boleh tak tunaikan solat dalam kapal terbang? Ataupun boleh tak tunaikan solat dalam kereta api? Sedangkan kereta api itu akan berpusing. Ini perbincangan kita. Ataupun dalam perjalanan itu, seringkali berlaku jemaah Singapura yang daripada umrah, ketika nak pulang itu, mereka berjalan malam dan waktu subuh berada di dalam kapal terbang. Kalau Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak itu panjanglah masanya. Tetapi subuh hanya 2 jam. Dalam kapal terbang, masuk subuh pukul 5.30. Kemudian 5.30 sampai pukul 7. Dah tak ada waktu lagi dah. Ini contoh. Jadi pada ketika itu dia berada dalam kapal terbang. Bagaimana perbincangannya? Ini perbincangannya. Baik. Penulis mengatakan di muka surat 165. Mengerjakan solat di dalam kapal laut, di dalam kereta api, dan dalam kapal terbang, walau dengan apa jua cara sekalipun, adalah diperbolehkan dan hukumnya sah tanpa dimakruhkan. Dari Ibnu Umar katanya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati fis safinah. Nabi ditanya mengenai solat di atas kapal. Safinah, kapal. Qal salli fiha qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah solat berdiri. Illa anta khafal gharq, kecuali kamu takut tenggelam, maka boleh kamu tunaikan solat duduk atau sebagainya. Dari Abdullah bin Abu Utbah katanya, sahib tu Jabir bin Abdullah, beliau satu ketika bermusafir bersama sahabat yang lain, Jabir, wa Abu Sa'idin Khudri, dan Abu Sa'id Al-Khudri, wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi safinah, dan bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu naik kapal. Fasallu qa'iman fi jamaah, maka mereka pun tunaikan solat berdiri, berjemaah. Ammahum ba'duhum wa hum yaqdiruna ala jud, mereka tunaikan salat berjemaah dan diimami oleh salah seorang di antara mereka. Padahal jika mereka mengerjakan ketika tiba di pantai, nescaya masih ada kesempatan waktu. Jadi ini antara beberapa hadis yang dapat kita lihat. Jadi dari hadis-hadis ini kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah, para sahabat pernah tunaikan solat ketika berada di atas kapal. Jadi kapal di sini kalau kita renungkan, kapal tu ada beberapa jenis. Ada kapal yang besar kalau kita naik, cruise katakan, bukan hanya boleh berdiri, kita boleh bergerak, ada 1, 2 tingkat, nak swimming pool pun boleh, berjoget pun boleh. Boleh makan atas dining table dan sebagainya. Jadi kalau kapal sedemikian, tak ada masalah untuk kita berdiri, boleh tunaikan salat berjemaah. Bagaimana kalau kita tak naik kapal itu tetapi kita naik kapal yang kecil sedikit, macam seolah-olah kita naik ferry daripada Singapura, Harbourfront pergi Batam. Bagaimana keadaan sedemikian? Ada yang agak
hanya tempat duduk saja dan dia itu bergerak-bergerak. Bagaimana kalau kita tak naik feri sedemikian, bahkan kita hanya naik sampan? Tak tahu orang Singapura pernah nampak sampan ke tidak? Bila kali terakhir kita naik sampan? Dulu waktu kecil-kecil pernahlah saya ingat pergi East Coast tu masih ada sampan orang tangkap ikan lah, alhamdulillah. Tapi katakan kita naik sampan. Jadi bagaimana tiba waktu solat? Di sini perbincangan kita para jemaah yang dirahmati Allah. Secara umum berdasarkan hadis-hadis ini dapat kita lihat, bahkan hadis kedua dikatakan mereka boleh tunaikan solat kalau mereka nak tunggu sampai ke pantai masih boleh tunaikan solat. Jadi ada beberapa perbincangan. Para sahabat antara lain di sini dapat kita lihat mereka masih mampu berdiri. Mereka masih mampu tunaikan solat berdiri, bahkan tunaikan solat berjemaah. Jadi memandangkan mereka mampu tunaikan solat berdiri, berjemaah, maka atas dasar demikian diperbolehkan tunaikan solat di atas kapal. Tak ada masalah. Bahkan kalau kapal tu bergerak slow, ketika kapal bergerak itu, kita boleh tengok matahari, tahu arah kiblat. Sini arah kiblat. Tunaikan solat. Jadi maksudnya mampu berdiri, mampu tunaikan solat arah kiblat. Silakan. Kalau betul-betul mampu berdiri, mampu tunaikan solat arah kiblat, tak ada makruh di situ. Kerana kapal ni bukan kapal motorbot yang bergerak kiri ke kanan sedemikian. Dia jalan slow. Kita tengok arah kiblat, kita berdiri bersama-sama, macamlah cruise. Kalau kita naik cruise tu, silakan, tak ada masalah. Tak perlu tunggu turun ke bawah, turun ke pantai. Tetapi perbincangan kita adalah, katakan kita naik sampan, katakan kita naik kapal terbang, naik bas, naik kereta api yang tak boleh berdiri, yang tak boleh arah kiblat konsisten. Maka dalam hal itu, afdalnya seperti mana saya sebutkan tadi, kalau mampu solat sampai di destinasi, solat di destinasi, alhamdulillah. Tetapi perbincangan kita, kalau tak dapat solat di destinasi, bagaimana? Baik, kalau tidak dapat solat di destinasi seperti mana saya katakan, solat subuh dan sebagainya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian seberapa yang kita termampu. Jadi atas dasar demikian, memandangkan kita kalau tak solat, maka habis waktu kita, nescaya kita tunaikan solat. Dapat berdiri, afdal. Tunaikan solat berdiri. Tak dapat berdiri, maka solat duduk. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah seberapa yang termampu. Mampu berdiri, diri, tak mampu berdiri, duduk. Mampu pandang arah kiblat, pandang arah kiblat, tak mampu pandang arah kiblat, maka kalau tak tahu ataupun tak dapat konsisten arah kiblat, paling tidak ketika kita takbiratul ihram, kita try tengok mana arah kiblat. Arah kiblat kat sana. Ketika takbiratul ihram, kalau kita mampu berdiri pandang arah kiblat, silakan. Tetapi katakan kita tak mampu berdiri, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, pandang arah kiblat. Lepas itu pandang straight, tunaikan solat di mana kenderaan kita berjalan. Tak dibawakan di sini. Tetapi ada hadis Nabi SAW berdasarkan beberapa riwayat, pernah tunaikan solat sedang Nabi naik kenderaan. Kenderaan pada ketika itu adalah unta. Nabi naik unta, tunaikan solat, ketika takbiratul ihram dikhabarkan bahawasanya baginda pandang ke arah kiblat. Allahu Akbar. Kemudian di mana jua unta itu bergerak, Nabi bergerak. Cuma masalah di sini sebagian ulama menjelaskan Nabi tunaikan solat itu adalah solat sunat. Ketika Nabi tunaikan solat fardu, Nabi akan turun. Jadi ketika Nabi tunaikan solat sunat, memang Nabi pernah tunaikan solat di atas kenderaan. Akan tetapi ketika solat fardu, Nabi akan turun. Di sini ada perbincangan. Nescaya telah kita kupaskan. Kalau mampu, elakkan. Jangan tunaikan dalam kenderaan. Tetapi perbincangan kita adalah ketika tak mampu. Atas sebab-sebab tertentu. Jadi perbincangannya, kalau tak mampu, kebetulan kita berada di atas, di dalam kapal terbang, atau di dalam bas yang tak henti ketika waktu subuh, katakan, atau sebagainya, maka pada ketika itu kita lihat dua perkara.
mampu berdiri ke tidak? Kalau mampu berdiri, tunaikan solat berdiri. Alhamdulillah, pesawat Saudia. Alhamdulillah sekarang dalam pesawat Saudia dah ada surau, dah ada musola. Jadi kalau kita perasan siapa yang pernah naik Saudi Airlines itu, kapal terbangnya panjang, di tengah-tengah atau hampir di hujung itu adalah dalam 2 set atau 3 set tempat duduk diangkat, dikosongkan, tak ada tempat duduk, dia letak langsir begini, macam kat belakang kita, letak langsir, ada sejadah, boleh letak 2 atau 3 sejadah. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi dalam hal itu, ketika dalam masalah ini, tak ada masalah, kita boleh tunaikan solat berdiri. Tunaikan solat berdiri. Katakan kita naik pesawat Saudi, nak pergi umrah. Daripada Singapura nak pergi umrah. Nak pergi umrah, nak pergi mana? Nak pergi Arab Saudi. Jadi kalau di Singapura nak pergi Arab Saudi, nak pergi umrah, kapal terbang itu sedang menuju ke Arab Saudi, sedang menuju ke Mekah Mukarramah. Technically kapal terbang itu sedang memandang ke arah Baitullah, Mekah. Sebab kapal terbang daripada Singapura nak pergi Mekah ni straight. Atas dasar demikian, kalaulah dalam hal itu kapal terbang pandang straight, kiblatnya straight. Alhamdulillah, pasal nak pergi Saudi. Kecuali kalau kapal terbang itu memang sengit sedikit, nanti kat situ mungkin ada ditandakan, okey, kalau kat sini kiblatnya ke kiri, pandang ke arah kiri. Tetapi secara umum, kalau Mekah kat depan, maka pandang straight. Singapura, perjalanan pergi Mekah. Kalau dalam perjalanan pulang, daripada Mekah nak pergi Singapura, balik Singapura, berarti kapal terbang ke depan, penduduk semua pandang depan, tetapi Mekah di belakang. Nescaya kalau kita berada di surau mereka tadi, pandang ke arah belakang. Opposite. Pasal Mekah kat belakang nak balik Singapura. Jadi itu kalau kita mampu tunaikan solat di kapal terbang Saudi, walhamdulillah. Akan tetapi kalau, jadi kita tanya 2 persoalan. Mampu berdiri ke tidak? Jadi persoalannya kalau dalam kenderaan tu, mampu berdiri ke tidak? 1 persoalan. Mampu pandang arah kiblat ke tidak? 2 soalan. Jadi soalan pertama, mampu berdiri. Kalau kita mampu berdiri, silakan. Kalau dalam bas, saya tak tahu lah dalam bas mampu berdiri ke tidak, kita bergantung kepada kemampuan kita, tapi saya tak rasa ada bas ada tempat untuk berdiri. Sebab tempat duduk itu 2-2, kemudian yang lain tempat pertengahan. Kalau dalam kenderaan yang tak mampu berdiri, kalau mampu kita takbiratul ihram ketika berdiri. Jadi kalau boleh, bas itu tempat duduk semua masing-masing, jangan kita diri tempat orang lalu lalang, kita diri ketika tempat duduk kita, kalau mampu kita berdiri, kemudian dapat kita berdiri ketika takbiratul ihram. Jadi perbincangan kita apa? 2 isu, masalah berdiri, masalah pandang arah kiblat. Masalah berdiri kalau kita mampu, alhamdulillah. Kedua, masalah pandang arah kiblat. Kalau kita tahu arah kiblat mana, alhamdulillah, kita pandang arah kiblat ketika takbiratul ihram seperti mana saya sebutkan tadi. Kemudian lepas tu kita pandang depan balik. Kalau kita tak tahu di mana arah kiblat, baiklah Ustaz, orang yang nak pergi Mekah tahulah ke depan atau ke belakang. Saya bukan nak pergi Mekah, saya nak pergi Tokyo. Atau saya nak pergi Rusia. Atau saya nak pergi Hong Kong. Tak tahu mana arah kiblat. Kalau kita dapat lihat map, dah tahu arah kiblat, alhamdulillah. Kadang-kadang kapal terbang tu dapat dia tunjuk, ini ke arah sini. Kita tahu Saudi Arabia tu kat sana. Pandang arah kiblat ketika takbiratul ihram. Tetapi katakan kita sedang naik kereta api. Kereta api tanah Melayu daripada Singapura nak pergi Thailand. Tak tahulah mana arah kiblat kereta api jalan. Dalam hal sedemikian, kalau kita dapat lihat kat luar, nampak cahaya matahari, oh matahari kat sana. Ini waktu zuhur. Waktu zuhur berarti matahari dah kat depan. Ijtihad. Kalau seberapa yang kita mampu ijtihad, ijtihadlah. Agak-agak kita jalan ke depan ni, cahaya matahari kat sana. Ini waktu zuhur. Zuhur matahari dah condong ke arah barat. Matahari kat situ. Okeylah, baik. Jadi ketika tempat duduk straight,
Allahu Akbar. Ini ijtihad. Ijtihad adalah ketika kita tidak mengetahui secara pasti, secara yakin di mana arah kiblat. Allahu Akbar. Okey. Kemudian kita dah belok, ketika solat bergerak pula dia, tak mengapa. Kerana Nabi SAW tunaikan solat ketika takbiratul ihram pandang kiblat, lepas tu untanya bawa ke mana, terpulang. Tak mengapa kita ijtihad kat situ. Kita kiaskannya. Diperbolehkan. Baik, persoalan seterusnya. Ustaz, bagaimana keadaan saya nak tunaikan solat, tak nampak matahari pun Ustaz? Satu, pasal curtain semua tutup. Atau saya nak tunaikan solat waktu subuh, tak ada matahari pun, mana nak tahu? Baik. Ataupun ketika hujan, tak tahu di arah matahari di mana. Berarti dalam keadaan sedemikian, kita perlu ijtihad. Ijtihad seberapa yang termampu, agak-agaklah. Singapura kat bawah, nak pergi Thailand kat atas. Kalau Singapura kat bawah, ke Thailand kat atas, sebelah kanan tu, kiri kanan. Kiri saya ni mungkin kiblat. Agak saja. Tak semestinya betul. Mungkin sanalah. Allahu Akbar. Yang duduk kat sini, mungkin sinilah. Allahu Akbar. Ijtihad masing-masing. Berapa possibility, probability betul ijtihad kita? Masing-masing. Ada yang mungkin rasa 70%, ada ijtihad saya mungkin 20% betul. Tetapi dia rasa daripada straight kiri kanan, dia kena ijtihad, kena buat satu keputusan. Itu ijtihad dia, salah sekalipun tetap sah solat dia kerana dia perlu ijtihad. Jadi dua isu perlu kita lihat, berada di atas, di dalam kenderaan, mampu berdiri ke tidak? Kalau mampu berdiri, solat dalam keadaan berdiri. Tak mampu berdiri ketika takbiratul ihram tadi, ni bus express ni katakan, bang berdiri, agak-agak mana kiblat, saya rasa kat sana. Allahu Akbar. Duduk balik. Terus sambung solat. Allahu Akbar. Rukuk. Solat duduk seperti mana kita solat duduk ketika sakit. Yang lain semua, kita tunaikan solat duduk kerana kita berada di dalam kapal terbang dan berada dalam keadaan darurat. Jadi berarti maksudnya ketika kita sedang solat, kita solat, katakan ini kenderaan kita. Kemudian Allahu Akbar, rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, sujud. Sujud kita lebih rendah daripada rukuk. Hukum ini sama dengan perbincangan solat ketika sakit. Solat ketika duduk. Jadi sama dia. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi maksudnya dalam perbincangan kita ini, saya repeat ya, kalau kita mampu tunaikan solat sebelum naik kenderaan dah masuk waktu, tunaikan solat jamak takdim. Atau kalau kita mampu tunaikan solat sampai destinasi, kita tundakan solat jamak takhir. Perbincangan kita adalah dua-dua tu tak boleh senarionya. Kita memang masuk waktu itu kita berada di dalam kapal terbang. Atau di dalam kenderaan memang tak turun atas sebab-sebab tertentu. Sebagai contoh solat subuh. Maka kita tunaikan solat bab ini. Ada orang bertanya, Ustaz, adakah kita tunaikan solat fardu subuh atau kita solat hormat waktu? Masalah perbincangan tentang solat hormat waktu telah kita kupaskan. Solat hormat waktu itu dikhilafkan oleh ulama. Sebahagian ulama mengatakan bahawasanya kalau kita tak sempurna rukun atau tak dapat sempurnakan sebahagian syarat-syarat sah solat, sebahagian ulama katakan kita tunaikan solat hormat waktu. Lepas itu kemudian kita gantikan balik. Ini perbincangan sebahagian ulama. Namun mengenai solat hormat waktu itu tidak disepakati oleh semua ulama. Sebahagian ulama mengatakan sebenarnya solat hormat waktu tidak eksis. Tak ada dalam Islam solat hormat waktu. Kerana Nabi SAW tidak ada menyuruh para sahabat tunaikan solat hormat waktu, kemudian dah sampai destinasi, kita tunaikan solat sempurna qada balik. Tak. Para sahabat dalam keadaan apa jua sekalipun, dalam keadaan peperangan, dalam keadaan sakit,
dalam keadaan berlumuran darah, najis atau sebagainya, tunaikan salat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah seberapa yang termampu. Mampu berdiri, diri. Tak mampu diri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Tak mampu berbaring, lakukan solat seberapa yang termampu. Itulah solat kita. Tak perlu solat hormat waktu. Dan kalau kita solat hormat waktu kerana sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi, bagaimana dengan seseorang yang sedang sakit di hospital? Sakit terbaring selama 3 bulan. Adakah selama 3 bulan dia kena solat hormat waktu? Kemudian dah sembuh, dia kena qada balik semua solat-solat yang lalu? Itu kalau 3 bulan. Macam mana kalau 6 bulan? Dan itu kalau sembuh, macam mana kalau tak sembuh? Dah sembuh nak kena qada balik pula. Jadi atas dasar demikian para jemaah seperti yang saya sebutkan, solat hormat waktu itu sendiri dikhilafkan oleh ulama dan sebahagian ulama tidak mengiktiraf tentang solat hormat waktu, dan saya secara peribadi lebih mirip kepada pendapat di mana tak perlu kita solat hormat waktu, solat seberapa yang kita termampu. Jadi solat kita dalam kapal terbang tadi sah, walaupun kapal terbang yang kita naiki tak ada tempat berdiri. Walaupun kita tidak tahu arah kiblat di mana, kita hanya berijtihad. Dan walaupun terbukti ijtihad kita salah, bahawasanya arah kiblat itu tak betul, solat kita sah. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah di dalam masalah solat di dalam kapal terbang. Ada soalan di sini, silakan. Sebelum kita pindah pada perbincangan seterusnya. Silakan, kuat sikit. Bagaimana dengan soal berwuduk? Baik. Afdalnya adalah kalau sekiranya kita dapat wuduk. Afdalnya kita dapat berwuduk daripada rumah, kemudian kita dapat jaga wuduk, itu paling afdal. Kalau kita tahu kita dalam perjalanan jauh, sentiasa berwuduk. Akan tetapi secara realiti, ialah Ustaz, kadang-kadang dah berwuduk tetapi tak tahan, buang angin, buang air, kadang-kadang tertidur. Jadi bagaimana? Baik. Kalau kita tahu kita berada dalam keadaan musafir, kita menjadi seorang yang kena peka, kena always ready. Apa yang kita boleh buat? Afdalnya kalau dapat, kita tahu wuduk kita akan batal, maka kita belilah spray yang kecil. Kecil, suku daripada size. Tahu kan spray? Letak air. Dan spray ini tak perlu kita ketika musafir. Kita boleh always ada kat dalam handbag kita. Jadi ketika kita nak solat itu, kalau kebetulan wuduk kita batal, kita isikan air dalam spray, isikan air dalam botol tadi, spray, wuduk, spray, wuduk, kemudian spray, wuduk, kemudian kaki kita spray, sapu atas token kita. Kita dah belajar. Ini bab menyapu atas khuf. Kita boleh sapu atas token kita, telah pun berwuduk. Alhamdulillah. Kalau kita naik kapal terbang, insya-Allah kita boleh pergi toilet. Katakan kita pergi toilet, berwuduk semua. Kaki tak perlu basuh kaki kita. Tak perlu buka kasut kita. Kalau kita dah tahu kita nak bermusafir, jadi kita ketika kita naik kenderaan tadi, kita pastikan kita berwuduk. Jadi kalau kita batal wuduk kita, kita boleh amalkan apa yang pernah kita belajar tentang menyapu khuf. Dan kita juga telah belajar diperbolehkan juga menyapu stokin. Batal wuduk kita, tak perlu buka stokin. Ketika pakai stokin, kita dah ada wuduk. Kita sapu atas stokin kita. Taklah basah kuyup toilet kapal terbang tadi. Ini contoh. Baik, katakan kita naik kenderaan yang tak ada toilet. Atau ada toilet kebetulan air tak ada. Atau sebab-sebab tertentu. Jadi kalau dalam hal sedemikian betul-betul dah tak ada air, dah tak ada sesuatu untuk berwuduk, jadi kita terpaksa bertayamum. Dalam bab tayamum juga telah kita belajar. Tayamum tidak semestinya kita gunakan tanah. Dalam bab tayamum kita dah belajar, kita boleh gunakan debu, abuk atau apa juga yang ada di atas permukaan bumi ini. Jadi kalau kita lihat, katakan
Kita naik bas atau naik apa juga, kita ada tempat duduk kita ni. Tempat duduk kita ni kalau dia berbentuk cushion begini, kain, ada abuk. Cuma tak nampak saja. Kalau ada cahaya matahari, kita kalau tepuk gini, keluar abuk. Maka dalam keadaan begini, maka kita boleh bertayamum dengan abuk yang ada di sekelilingi kita. Sama ada kita bertayamum dengan abuk yang ada di tempat duduk kita, ataupun mungkin katakan kita ada bus express, ada langsir tu, kita boleh tepuk langsir tadi, ataupun kalau tak ada langsir, kalau ada cermin, kita sapu atas cermin kita, lalu kita bertayamum. Afdalnya kita gunakan air. Kalau ada pump, kalau tak ada pump, kita buka air mineral water, buka sedikit, tuang sedikit, belajar berwuduk dengan air yang sedikit. Boleh. Jadi berarti ini yang membezakan seseorang yang belajar, yang berilmu, yang dapat mengamalkan ilmunya apabila diperlukan. Jadi ilmu tu bukan setakat di dalam kitab, ilmu tu di dada untuk dipraktikkan. Was-was letak tepi. Apabila kita berilmu, kita yakin, alhamdulillah. Orang yang tak yakin, silakan. Ada sebagian orang berwuduk, air begini, setengah dia boleh berwuduk. Ada orang perlu 1 baldi air untuk berwuduk. Kalau kita belajar, kita tahu dalam keadaan darurat, masalah, air begini bukan untuk berwuduk. Mandi hadas besar pun boleh. Kita cuba sekali-sekala kat rumah, ambil air begini, mandi hadas besar. Belajar ketika darurat senang. Macam mana mandi hadas besar, Ustaz? Air begini, tuang air sedikit kat kepala, lepas tu air sedikit, basahkan. Mandi hadas besar tu untuk basahkan tubuh badan kita. Ada orang 2 baldi air, 1 besen air pun tak cukup mandi hadas besar. Lepas tu begini, setiap anggota badan pastikan terkena air. Pastikan terkena air cukup. Pastikan, ini kerana darurat. Dalam keadaan tak ada air, dah basah. Jadi mandi hadas besar itu adalah untuk pastikan seluruh air terkena tubuh badan kita. Alhamdulillah. Ini contoh. Bukan saya suruh mandi hadas besar dalam bas. Ini bincang saja. Ya? Alhamdulillah. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan kita dalam keadaan darurat sedemikian, bagaimana nak tunaikan solat, ada air berwuduk, kalau tidak kita bertayamum. Alhamdulillah. Silakan, ada soalan yang lain? Baik, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sambung perbincangan kita. Jadi kita telah kupaskan mengenai solat jamak, telah kita kupaskan mengenai solat qasar, dan telah kita kupaskan probability, possibility, kemungkinan dalam keadaan-keadaan tertentu kita terpaksa tunaikan solat dalam kenderaan, juga telah kita bincangkan. Bab seterusnya, bab ke-14, muka surat 167. Penulis bincangkan pula doa-doa ketika dalam perjalanan. Baik. Ketika dalam perjalanan, kerana kita sedang kupaskan dalam masalah tajuk musafir. Solat jamak, solat qasar, ada perkara-perkara yang berhubung kait. Maka penulis mengajak kita kupaskan perkara-perkara seterusnya. Apakah antara doa-doa yang boleh kita baca ketika kita bermusafir? Kerana apa? Penulis mengajak kita bincangkan doa-doa ini kerana kadang-kala sebahagian kita membaca doa-doa yang karut-karut. Dulu sewaktu saya kecil, waktu budak-budak lah ya, dulu orang tua-tua tu kata, okey, apabila nak keluar rumah baca malaikat Jibril di depanku, malaikat Mikail di belakangku, malaikat apa lagi lah kat kananku, malaikat apa di kiriku, dia bawa pakai payung 44 payung, gitulah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mana dapat doa-doa sedemikian? Jadi apabila seseorang yang nak bermusafir, nak keluar rumah, bahkan kita ada sunnah-sunnahnya yang kita diajar. Di muka surat 167 diajarkan, ditunjukkan antara lain. Seseorang yang bermusafir disunatkan ketika hendak keluar daripada rumahnya membaca doa.
Apakah doa keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi ada dua bahagian. Jadi kita lihat perkara di sini. Pertama sekali, bahagian pertama itu penulis membawakan doa. Apabila seseorang itu nak keluar rumah, bacalah doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Full stop. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan tiada daya upaya kecuali dengan Allah. Siapa yang dah hafal doa ini, alhamdulillah. Siapa yang belum hafal doa ini, hafal doa ini dulu, bahagian first. Siapa yang dah hafal doa bahagian first, boleh sambung bahagian yang kedua lebih panjang. Bahagian first, Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Lepas tu sambung, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Itu bahagian kedua doa nak keluar rumah kita baca. Jadi penulis lihat bawakan di sini di muka surat 167. Apabila kita nak keluar rumah, bacalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada tersesat ataupun daripada disesatkan. Au azilla au uzalla, daripada tergelincir ataupun digelincirkan. Au azlima au uzlama, daripada bersifat zalim atau daripada menzalimi orang. Au ajhala au yujhala alayya, daripada bersifat bodoh atau daripada diperbodohkan oleh orang. Bagus tak doanya? Doa. Bahkan walaupun kita belajar bab ini, bab musafir, tetapi doa ini doa setiap kali nak keluar daripada rumah. Siapa yang dah hafal doa ini, alhamdulillah. Siapa yang belum hafal doa ini, hafal. Ada dua bahagian, kalau panjang sangat, saya kata bahagian yang pertama. Bahagian pertama paling mudah. Apa doa nak keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. 3 saja. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal. Ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Senang tak? Senang. Bagi siapa yang belum hafal, boleh hafal tak? Sekarang juga boleh hafal. Bismillah. Takkan tak tahu Bismillah? Bismillahi. Dalam bahasa Melayu, aku bertawakal. Tawakal. Tawakal tu. Aku bertawakal. Bismillahi tawakal tu. Kau bertawakal kepada siapa? Allah. Bertawakal dengan Allah. Bismillahi tawakal tu Allah. Dah hafal dah. Orang tak tahu bahasa Arab pun dah hafal. Betul tak? Mereka-mereka yang kat rumah. Boleh tak? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau dah hafal itu, maka ambil yang kedua. Semua dah hafal belum bahagian kedua? Dah hafal. Kalau belum hafal, hafal. Bagus. Doanya. Setiap kali kita nak keluar rumah, kita baca doa. Selepas Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, ada 4 doa kita minta. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada tersesat ataupun daripada disesatkan orang. Au azilla au uzalla, daripada tergelincir ataupun digelincirkan. Au azlima au uzlama, daripada bersifat zalim, menzalimi orang atau dizalimi oleh orang. Au ajhala au yujhala alayya, daripada memperbodoh-bodohkan orang atau daripada diperbodoh-bodohkan oleh orang. Tawakal Allah. Ini contoh para jemaah. Jadi kalau mampu,
kita baca doa tersebut. Kalau kita nak keluar rumah, kita baca doa tersebut. Tinggalkan doa-doa yang lain yang diajarkan yang bukan-bukan. Yang tak ada kena-mengena dengan daripada hadis-hadis. Kecuali memang ada doa-doa yang lain daripada hadis, silakan. Tapi yang bukan-bukan, yang tak diajarkan oleh Nabi SAW, ataupun kalau tak diajarkan oleh Nabi tetapi kita doa, ya Allah aku bertawakal kepadamu ya Allah, silakan. Kadang-kadang kita tak faham bahasa Arab. Tak faham bahasa Arab, okeylah. Sementara belum belajar tu, kita baca doa, ya Allah aku bertawakal kepadamu. Aku mohon perlindunganmu ya Allah daripada, apa tadi? Daripada tersesat ataupun disesatkan orang, daripada tergelincir ataupun digelincirkan oleh orang, daripada menzalimi orang ataupun dizalimi oleh orang, daripada menganiaya orang atau memperbodoh-bodohkan orang atau dianiaya atau diperbodohkan oleh orang dan sebagainya. Doa boleh, insya-Allah. Dari Ali bin Rabi'ah katanya, kemudian selepas kita baca doa tadi, penulis mengatakan setelah itu hendaklah memilih salah satu daripada doa-doa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ada beberapa doa-doa yang lain yang masyhur yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Antara lain, dari Ali bin Rabi'ah katanya, Ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu ata bidayah. Aku melihat Ali dan bin Abu Talib pernah menaiki kakinya di atas kenderaan membaca bismillah. Kemudian ini doa kenderaan pula. Ya. Sahabat ini mengatakan dia pernah lihat Ali radhiyallahu anhu naik kenderaan. Ketika naik kenderaan beliau itu membaca bismillah. Selepas duduk di atas kenderaan dia baca alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang bermaksud, segala puji bagi Allah, Maha suci Allah yang mengarahkan kenderaan ini tunduk kepada kami. Sedangkan kami sendiri tidak mampu mengendalikannya dan kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami. Jadi ini hadis yang lain, doa naik kenderaan. Doa-doa ni semua kita dah amalkan. Tetapi memandangkan bab ini kita ulang kajilah. Bila kita baca doa naik kenderaan, bagaimana kita baca doa naik kenderaan? Kita lihat hadis. Ali ketika naik kenderaan mereka pada ketika itu apa? Unta, kuda. Ketika naik unta, bismillah. Kemudian ketika duduk, alhamdulillah. Kemudian unta bergerak, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada sambungannya nanti, sabar. Alhamdulillah. Jadi kita kiaskan, apabila kita naik kenderaan, sama ada naik bas, naik teksi, naik grab, naik kapal terbang, naik kapal. Ketika kita naik, bismillah dengan nama Allah. Sampai kita tempat duduk, buka kereta, duduk, alhamdulillah. On-kan kereta, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi dah bergerak kita baca doa, lalu kita memuji Allah dan membesarkan Allah. Jadi beliau melihat Ali bin Abu Talib naik kaki ke atas kenderaannya lalu baca bismillah, kemudian beliau itu baca doa kenderaan. Kemudian Ali membaca tahmid 3 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan Ali pun membaca takbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Stop situ. Kalau kita dapat amalkan kat situ, alhamdulillah, perfect. Barang siapa yang dah amalkan, alhamdulillah. Barang siapa yang belum amalkan, kalau belum hafal, hafal doa ini. Jarang-jarang saya kasih homework, kali ini saya kasih homework. Homeworknya adalah jarang-jarang saya suruh hafal sesuatu dalam kitab kita, tapi kali ini saya suruh hafal. Doa yang pertama tadi.
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Homework kena hafal. Kerana hari-hari kita keluar rumah, kita perlu amalkan doa ini. Homework pertama. Homework kedua, doa yang kedua ini. Doa naik kenderaan. Bagaimana doanya? Setiap kali kita naik kenderaan, kita baca bismillah, duduk, alhamdulillah, kenderaan mula bergerak. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Boleh? Homework ya? Amanah, homework kena buat. Kita tak belajar, kita tak hafal, tak buat homework, tak boleh bising kalau anak kita tak buat homework. Mak pun tak buat homework. Dah habis. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dah habis kalau kita dah hafal tu semua, ada sambungan lagi. Subhanallah. Belum habis lagi. Kita lihat pada hadis. Jadi selepas Rasulullah Ali membacakan doa tersebut, kemudian Ali baca Subhanaka, Subhanaka, la ilaha illa ant, qad zalamtu nafsi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Maha suci Allah. Subhanaka, la ilaha illa ant, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Qad zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. La qad zalamtu nafsi faghfirli, maka ampunilah dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, ataupun innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, sesungguhnya tiada siapa yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini kalau kita nak sambunglah, ini tak wajib. Ini saya kasih sunat dulu. Tadi dah banyak sangat yang nak kena baca. Kalau siapa yang dah hafal tadi semua, hafal doa ini pula. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. La ilaha illa ant, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Qad zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli. Qad zalamtu nafsi faghfirli, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku ya Allah, maka ampunilah dosaku. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan dosaku kecuali Engkau ya Allah. Belum habis lagi. Selepas Ali membaca doa tersebut, Ali pun pandang ke langit. Lalu Ali senyum. Maha suci Engkau, tiada Tuhan melainkan Engkau. Subhanaka, la ilaha illa ant, maha suci Engkau, tiada Tuhan melainkan Engkau. Qad zalamtu nafsi faghfirli, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah daku. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau ya Allah. Kemudian Ali tertawa. Ali pandang ke langit. Kemudian Ali tersenyum atau Ali tertawa. Aku pun bertanya, wahai Ali, mengapa engkau bertanya, wahai Ali, mengapa kau tertawa ya Amirul Mukminin? Ali pun menjawab, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti apa yang aku lakukan tadi. Lalu baginda tertawa dan aku pun bertanya seperti mana engkau tanya. Aku pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ketawa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Tuhan mengagumi hambanya apabila membaca, ya Tuhanku. Apabila dia baca, qad zalamtu nafsi faghfirli, wahai Tuhanku, aku telah menzalimi diriku, faghfirli, ampunilah dosaku. Lalu Allah Ta'ala berfirman, hamba-Ku ini sangat mengerti bahawasanya tiada seorang pun yang dapat mengampuni dosa itu kecuali aku.
Jadi Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala mengagumi hambanya yang membaca faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Maha suci engkau, ampunilah daku. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan dosa kecuali engkau. Allah berfirman balik, hamba-Ku ini sangat mengerti bahawasanya tiada seorang pun yang dapat mengampunkan dosa kecuali aku. Demikian para jemaah. Lalu Nabi tersenyum. Kita lihat hadis yang berikutnya, hampir sama maknanya. Apabila Rasulullah SAW telah duduk di atas punggung untanya untuk berpergian, baginda membaca takbir sebanyak 3 kali, lalu membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tetapi dalam hadis yang lain disebutkan, Nabi SAW kemudian membaca doa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'da. Allahumma anta sahibu fis safar wa khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Dalam riwayat yang lain, wa ka'abatil munqalab wa su'il manzar fil ahli wal mali. Demikian. Yang bermaksud, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha. Ini kalau kita bermusafir. Ya. Jadi kita lihat beberapa perkara. Yang musafir kita letak tepi dulu. Ada beberapa hadis. Antara hadis yang dapat kita lihat, hadis yang pertama tadi, doa keluar rumah. Setiap kali nak keluar rumah. Hadis yang kedua, doa naik kenderaan. Setiap kali naik kenderaan, baca doa tersebut. Hadis yang ketiga, doa musafir. Setiap kali kalau kita musafir, baca doa ini. Satu-satunya pesawat airlines yang ada baca doa musafir, yang saya tahulah, antara lain Saudi Airlines. Setiap kali kita dah naik kenderaan, naik kapal terbang itu, maka akan di-onkan doa us-safar, doa musafir. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa. Ya Allah, aku mohon daripadamu pada musafirku ini al-birra wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali matarda, dan aku mohon kepadamu amalan yang engkau redai. Allahumma hawil alaina fi safarina hadha. Ya Allah, permudahkanlah bagi kami. Allahumma hawil alaina safarana hadha. Permudahkanlah bagi kami musafir kami ini. Watwi anna bu'da, dan perdekatkanlah perjalanan yang jauh. Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, engkau adalah teman bagiku dalam musafirku ini. Wa khalifatu fil ahl, dan engkau adalah khalifah. Engkau akan menjaga ahli keluargaku yang ku tinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu ya Allah daripada keburukan-keburukan ketika safar. Wa ka'abatil munqalab, ataupun wa ka'abatil manzar, dan buruk penglihatan, ataupun apabila kita pulang nanti, kita mohon perlindungan Allah daripada melihat perkara yang buruk berlaku ke atas ahli keluarga kami. Wasu'il manzar fil ahli, yakni keburukan yang tertimpa ahli keluarga kita apabila kita pulang. Wal mali, atau keburukan yang tertimpa pada harta kami. Demikian para jemaah. Itu doa yang dapat kita amalkan ketika kita bermusafir. Dan apabila pulang, mempunyai doa yang lain ditambahkan pula. Aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun.
Apabila pulang ditambahkan, yakni kami telah kembali sambil bertaubat dan mengabdikan diri serta mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan kami. Ini contoh para jemaah. Doa-doa yang Masya Allah, Tabarakallah, sangat baik. Mesti amalkan. Saya repeat, homework. Apa homeworknya? Pertama, doa keluar rumah. Homework kena hafal. Minggu depan saya panggil 3 orang ke depan baca doa keluar rumah. Homework nombor 2, doa naik kenderaan. Kena hafal. Setiap minggu kita naik kenderaan. Saya akan panggil lagi 3 orang naik ke depan baca doa naik kenderaan. Doa safar kemudian. Kita setahun sekali baru safar. Okey, tak apa. Yang lain, yang ni 2 homework dahulu. Kemudian saya akan panggil 2 orang daripada teman-teman daripada rumah untuk baca. Boleh? Baik. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya menutup pengajian, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan, silakan untuk kita kupaskan bersama. Di sini ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tahu betul tak kita tidak boleh membaca Al-Quran untuk dihadiahkan kepada arwah-arwah kerana perbuatan begini tidak dilakukan oleh Nabi SAW serta sahabat-sahabat baginda yang boleh membawa kepada bid'ah. Ada orang-orang kata yang tiada hadis dan di dalam Quran yang mengatakan untuk membaca Quran pada si mati, kerana dianya tidak sampai kepada si mati. Wallahu a'lam bishawab. Ini perbincangan yang agak panjang, memakankan masa, saya tak sempat jawab hari ini. Tetapi secara ringkaslah, perbincangan seumpama ini kembali kepada masalah, boleh tak kita hadiahkan pahala kepada si mati? Secara ringkas kita boleh katakan boleh dibagikan kepada 2 pendapat. 2 grup. Satu kumpulan katakan kita tak boleh sedekahkan pahala. No such thing as hadiahkan pahala. Kerana apa? Kerana dalam sebuah hadis disebutkan, idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Sekiranya mati anak Adam, terputus amalannya kecuali 3 perkara. Mati anak Adam, terputus amalannya, dah tak boleh beramal kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah yang dia pernah sedekahkan. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Jadi berdasarkan hadis ini, apabila matinya anak Adam, terputus amalannya kecuali sedekah jariah, ilmu yang dia pernah ajarkan, atau anak yang soleh yang mendoakan. Jadi berdasarkan hadis ini, sebagian ulama katakan selain daripada itu tak boleh. Nabi tak sebutkan tentang hadiah menghadiahkan, Nabi tak sebutkan tentang kita bacakan Yasin, doakan atau sebagainya. Baik. Namun apabila, itu golongan pertama yang berpendapat sedemikian. Namun ada golongan kedua yang berpendapat hadis itu benar. Akan tetapi sebenarnya bagi mereka kita tetap boleh menghadiahkan pahala. Pahala yang kita lakukan, boleh tak kita lakukan dan kita hadiahkan kepada orang-orang yang dah meninggal dunia? Bagi sebahagian golongan ulama, mereka mengatakan diperbolehkan. Kerana apa? Antara lain mereka berhujah bahawasanya Nabi SAW pernah membenarkan sebahagian sahabat melakukan haji atau umrah untuk mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Jadi apabila sahabat yang melakukan haji atau umrah itu untuk ahli keluarganya yang telah meninggal dunia, Nabi bertanya, adakah kau telah tunaikan haji terlebih dahulu? Kalau belum, engkau kena tunaikan haji dahulu. Kalau dah, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan untuk seseorang melakukan haji untuk seseorang yang telah meninggal dunia. Jadi kalau dia lakukan haji itu adalah untuk seseorang yang telah meninggal dunia, berarti dia melakukan on behalf, niyabatan anhu, maka diperbolehkan. Jadi dilakukan ibadah tersebut untuk orang ini. Suatu ketika
ada seseorang mengadu kepada Nabi SAW bahawasanya ibunya pernah berhutang, hutang puasa. Beliau bertanya, boleh tak dia berpuasa untuk ibunya? Nabi bertanya, kalau ibumu ada hutang dengan manusia, adakah engkau akan membayar? Beliau katakan, ya. Maka hutang untuk Allah itu lebih berhak. Maka ini menunjukkan dalil bahawasanya Nabi membenarkan wanita itu atau orang tersebut, sahabat ini berpuasa on behalf untuk ibunya. Nabi membenarkan, kalaulah tidak boleh kita hadiahkan pahala puasa atau haji, maka tidak dibenarkan melakukannya. Jadi berdasarkan ini sebagian ulama berpendapat. Jadi dia dua golongan lah. Golongan pertama katakan berdasarkan hadis terputus amal kecuali 3, tidak boleh kita menghadiahkan pahala. Tetapi bahagian golongan yang kedua pula mengatakan boleh kita hadiahkan pahala dan sebagainya. Berdasarkan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahawasanya sebahagian sahabat ada yang melakukan haji untuk orang yang telah meninggal dunia, berpuasa untuk orang yang telah meninggal dunia, disedekahkan pahala. Dilakukan amanah tersebut untuk orang yang telah meninggal dunia tadi. Jadi maka ada sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Cuma diperbolehkan juga kita kena lihat. Kita kena ada garis pandu. Apakah amalan yang diperbolehkan dan apakah amalan yang tidak diperbolehkan. Jangan pula kita nanti melampaui batas, kita melakukan, ada orang yang telah meninggal dunia, maka aku nak solatkan on behalf of dia pula. Tak boleh. Solat itu adalah amalan peribadi, maka telah habis riwayatnya, kita tidak perlu mengqadakkan solat untuk orang yang telah meninggal dunia tadi. Jadi kita kena berpada-padalah dalam perkara begini. Maksudnya jangan sampai kita menyalahkan orang yang nak mengamalkan ini. Kita berlapang dada, siapa yang mengatakan tidak boleh menghadiahkan pahala, kita tahu dan kita akur mereka ada hujahnya hadis tersebut. Alhamdulillah, kita menghormati pendapat tersebut. Ada pula golongan orang yang nak hadiahkan pahala dengan bersedekah, dengan berwakaf dan sebagainya. Kita tahu hujah mereka, ada pendapat yang membenarkan, maka silakan, alhamdulillah. Berlapang dada dengan pendapat masing-masing dan beramal. Setiap satu daripada kita ingin mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita mengatakan yang ini salah atau ini bid'ah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jemaah, wallahu a'lam bishawab. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.